أعوذ بالله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah SWT. Pada pagi ini kita bertemu dalam tazkirah yang sedikit dalam perkongsian. Hari ini kita dah masuk 1 Ramadan, dan semalam dalam tazkirah saya, malam Ramadan kita berniat untuk sebulan, kita niat berpuasa untuk sebulan. Ya, jadi hari ini kita dah mula 1 Ramadan 1441 Hijriah. Bersama hari ini 24 April 2020. Perkongsian hadis pada hari ini ialah berhubung tentang fadilat Al-Quran, kelebihan Al-Quran di dalam bulan Ramadan yang mubarak ini. Janganlah kita abaikan bulan yang mendatang, bulan yang baru tiba. Kita hendaklah sambut dengan keseronokan hati, dengan kegembiraan kerana bersyukur kerana Allah izinkan kita bertemu dalam bulan Ramadan pada tahun ini. Ada orang yang bercita-cita daripada bulan Rajab, dia dah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Tetapi kita, Allah perkenankan kita Allah temukan kita bulan Ramadan. Hari ini 1 Ramadan. Selamat menyambut bulan Ramadan yang mubarak, yang penuh keberkatan. Wa barakatuhu wa rahmatuhu indallah atqakum. Hadis yang kita kongsikan pada hari ini, sanadnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, qala, berkata ia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'al Qur'an wa hamida rabbah wa sallallahu ala nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yastaghfiru rabbahu faqad talabal khaira makana. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, barang siapa membaca Al-Quran, memuji Tuhannya dan berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta beristighfar, maka dia telah memohon segala kebaikan dan mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah sebagai ganjaran ke atas amalnya. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Abbas. Dalam hadis yang lain, bahawa Allah SWT menjelaskan, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Umamah Al-Baihaqi radhiyallahu an, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran kerana sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat kepada pembacanya. Jelas. Jadi Allah izinkan kita bertemu dengan bulan yang mubarak, bulan keberkatan yang kita tunggu-tunggu. Allah izinkan kita bertemu. Jadi kita jangan abaikan. Dalam bulan ini banyakkan kita membaca Al-Quran. Dan bulan ini, ya, malam tadi kita sudah memulakan solat tarawih. Ya, tarawih, solat witir berjemaah dengan ahli keluarga di rumah. Ya, mana yang bertugas di masjid itu sebagai imam dan bilal, atau kena tugas di masjid lah. Kalau dia bertugas, masa bertugas ikut jadual. Ini yang ditentukan oleh jabatan, ya, ataupun daripada kementerian ahli agama. Jadi kita kena ikut akur. Selain daripada kita taat, KPK, ya,
PKP yang ada hari ini untuk kita mencari jalan dan kita berdoa. Dan malam tadi kita sama-sama dalam membaca iaitu munajat, tazkirah munajat dan doa munajat. Mudah-mudahan Allah berkati. Jadi bulan Ramadan ini jangan kita abaikan. Banyakkan membaca Al-Quran. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hujurat ayat 9. Inna nahnu nazzalna lizikri Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah, yakni Allah, yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kamilah, yakni Allah, yang memelihara. Jadi Al-Quran ni sampai bila-bila adalah akan dalam pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saja Al-Quran dipelihara oleh Allah, malahan orang yang membaca Al-Quran mendapat pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah cara kita nak menghindarkan daripada serangan virus corona ini. Kerana Al-Quran, mukjizat yang Allah kurniakan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai syafaat, sebagai syifa, perubatan. Begitu kita doa kepada Allah Ta'ala, kita serahkan pada Allah Ta'ala. Sebab kita orang yang beriman. Sebagaimana Allah menyatakan dalam surah Ad-Dukhan ayat 12. Rabbana ghsif annal adaba inna mu'minun. Hapuskan, lenyapkan kami orang-orang beriman daripada azabmu, daripada azab sengsara. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, dalam surah Asy-Syu'ara 80. Apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan. Siapa? Allah. Sebab kita kena bulat hati, yakin. Bulat hati kerana Allah. Sebab Allah Ta'ala yang meninggalkan Al-Quran untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai bila-bila Al-Quran ini menjadi satu ubat untuk kita. Kalau tidak, hati kita jadi hati yang hati yang rosak, hati yang sakit. Ini dijelaskan oleh Allah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adabun alimun bima kanu yakzibun. Hati-hati mereka bertambah sakit, lagi sakit. Sebab bila daripada hati kita yang sakit, marid, maka mendatangkan sakit jasmani kita, pemikiran kita, minda kita. Jadilah Al-Quran jadikanlah sahabat kita. Baik itu, bagaimana Allah SWT telah meninggalkan Al-Quran. Dalam hadis Rasulullah Jali menjelaskan tadi, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih. Jadikanlah Al-Quran itu sahabat kamu. Dan nanti sampai hari kiamat juga Al-Quran menjadi sahabat kamu. Kita dalam kubur pun, kita sorang-sorang, kita duduk, Al-Quran akan datang membacakan untuk kamu. Bila kita tanya, wahai siapakah kamu? Akulah yang kau baca semasa kamu hidup. Semua surah-surah akan datang kepada kita. Waktu itulah dia akan menjelma kepada kita. Engkau baca aku selalu, aku akan menemui kamu dalam kamu kesepian, kamu kesunyian. Itulah sahabat yang karib dari kita. Jadi itulah setakat perkongsian kita. Mudah-mudahan Ramadan ini memberi manfaat untuk kita. Jadi kita sentiasa muhasabah diri. Jadi itulah lebihnya kita, Allah kurniakan kita nikmat menemui Ramadan. Balighna Ramadan wa barakatuhu wa rahmatuhu indallah atqakum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Jadi setakat itu perkongsianku. Mudah-mudahan yang baik itu daripada Allah Ta'ala. Mana kekurangan itu, mungkin kelemahan saya, memohon maghfirah Allah Ta'ala. Aku liqauli hadza astaghfirullahalazim wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.